السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ibadah merupakan manifestasi dari ibadah itu ialah kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu apabila seseorang yang berdoa, dia berdoa dengan merendah diri dengan Allah. Sebab itu doa itu adalah ibadah. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Tirmidzi dan selainnya, baginda menyebut ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Tuhan kamu, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku sahut doa kamu. Kita di dalam salat, di dalam Fatihatul Kitab, kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami pohon pertolongan. Kerana ibadah dan memohon pertolongan itu berkait. Sesiapa yang menyembah Allah dan memohon pertolongan selain daripadanya, maka dia mensyirikkan Allah. Maka dengan itu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ibadah doa, bererti dia telah membuka kepada kita kebaikan yang banyak. Kata Mutarrif Ibnu Sikhir, Mutarrif bin Sikhir menyatakan, tadzakartu ma jima'ul khair. Aku sedang fikir apa dia himpunan utama kepada segala kebaikan. Fa idzal khairu kathirun, kerana khair ni banyak, kebaikan-kebaikan ni banyak. As-salat, as-saum, as-salah, ada puasa, ada salat. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla, bila aku fikir-fikir, semua benda ni, kebaikan ni berada di tangan Allah azza wa jalla. Sebab dia kita sebut biyadikal khair. Mutarrif ibn Syikhir ni tabi'i. Tabi'i ni maksudnya anak murid sahabat. Meriwayatkan hadis daripada Ubay bin Ka'ab, daripada Abu Zar, daripada ramai di kalangan sahabat. Kata dia, bila aku fikir ni tentang himpunan kebaikan ni banyak. Duk fikir tentang himpunan kebaikan, aku fikir tentang kebaikan. Kebaikan ni banyak. Puasa pun baik, semayang pun benda baik, khair. Bila direnung balik, semua hal ini berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillahi Azza wa Jalla illa an tas'alahu fayu'tiyak. Bila aku fikir balik, kita ni, kau ni tak mampu nak ambil benda yang di tangan Allah, melainkan kau kena minta kepada Allah dan Allah bagi ke kau. Bila aku renung hal itu, semayang ke apa semua, maka aku faham satu benda, bahawasanya fa idza jima'ul khairi ad-du'a, maka himpunan kepada segala kebaikan ini ialah doa.
Apa saja kebaikan ni, kepala dia adalah doa. Sayyidina Umar bin Khattab kata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu ad-du'a fa inna ijabata ma'ahu. Aku tak risau sangat tentang doa mustajab ke tak. Yang ku fikir ialah doa tu sendiri. Bila Allah ilhamkan untuk doa, kemustajaban tu ada di situ. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat dan sidang pendengar sekalian, kalau Allah tak ilham doa, nak doa pun tak erti. Setengah orang kita kata dia susah, masalah banyak. Kita doa lah, Syekh. Dia tak boleh nak doa. Mungkin dia pergi angkat tangan, dia doa, dia tak rasa nikmat doa. Orang kata dia hanyut, angkat tangan doa tapi tak terasa dia minta ke Allah. Kalau tidak, insya-Allah kebanyakan manusia ni selesai masalah dah. Dia angkatlah, orang suruh berdoa, dia pun angkat tangan doa. Fikiran dia ke mana, perasaan dia ke mana, permohonan dia ke mana. Allah tak rezeki hal tu pada dia. Ramai orang, kita duk cerita pasal doa, dia dengar, dia tak ada perasaan dah. Dia kata aku try dah doa, bangkit tahajud tapi tak jadi pun. Dia boleh kata tak edit. Mana ada bangkit tahajud tak edit? Ibadah, orang bangkit tengah malam solat. Macam kita cerita kat orang juga, tahajud, solat, qiyamul lail. Dia kata, ish, duk bangkit buat mengantuk lah. Dia tak ada. Sedangkan orang bangkit tahajud, orang solat, orang khusyuk, orang menangis pada Allah Azza wa Jalla, tapi dia tak boleh. Sebab itu bila Allah kurniakan kepada kita ini keupayaan untuk kita ni berdoa, kita boleh berdoa kepada dia, Allah telah memberikan kepada kita kurniaan yang besar. Kita bincang tentang tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Diri ni, manusia ni ada banyak penyakit dalam diri dia. Sebahagian penyakit ni tak tahu ubat dia, melainkan Tuhan yang boleh tolong. Kita ambil penyakit hasad, dengki, tak puas hati kat orang tanpa sebab. Tanya tuan dia, bukan dia tahu pasal apa yang anduk tak puas hati kat dia. Tak tahu, kau rasa meluat. Tak pasal apa. Tak tahu, aku tengok meluat. Taklah pasal apa. Tak ada. Quran kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam jantung hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan bagi mereka penyakit. Ini orang hak sombong, bongkak ni penyakit. Adalah, semua orang ada benda tu. Tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak buang benda tu. Tak kesian kat orang, jenis tak simpati, kejam dengan orang. Penyakit. Kawan kita sembang nanti tu, lagi sembang kemudian. Sejenis penyakit yang tak boleh, dia pun tak tahu ubat dia. Sebab itu Nabi SAW ajar supaya
Manusia ni doa untuk diri dia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam hadis Muslim. Kena doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, bagikanlah untuk diriku taqwa. Wa zakkiha, tolong bersihkan jiwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan engkaulah tuannya. Sebab tu Nabi banyak, kata Aisyah, Nabi ni banyak doa, antara ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetaplah jantung hatiku atas agama. Tuan-tuan, kita tengok diri kita sendiri, semua kita ni. Cuba kita renung, kita ada masalah. Diri ruh ni kalau kita tak bersihkan dia. Kita renung kadang-kadang, aku ni bongkak, aku ni hasad kawan, aku ni susah ego, tak boleh terima kebenaran, aku ni bakhil, kedekut apa ni, aku ni tak tahu bersyukur. Orang mungkin tak nampak, bahasa kita mungkin bagi Masya Allah, Alhamdulillah. Allah tahu diri kita. Wala tuzakku anfusakum. Tuhan kata, kamu jangan duk puji diri kamu. Penyakit ni bila balik pergi ke Allah, dia tak selamat. Sebab tu Nabi kata, hasad tu yakulul hasanat. Hasad tu makan kebaikan. Ramai orang bagus nampak bagus di dunia, balik pergi ke Allah tak ada apa, habis dimakan oleh hasad. Hasad kat jiran sebelah. Kita ni mungkin tak hasad kepada orang yang rendah daripada kita, tapi kita akan hasad orang yang setara, boleh challenge dengan kita. Kadang-kadang orang hasad dengan adik-beradik dia sendiri dah hasad. Orang baca sedap memang orang lain pun baca sedap, orang dia hasad. Dia kita buat kedai kita laku, maka kedai orang laku, dia boleh hasad. Dia tak hasad. Sama juga banyak benda, bakhil pun sama. Ada di rumah makan tak habis dah, tapi tak bagi ke orang lah. Tidaklah dapat membersihkan hal ini. Terai pi ambil nasihat ustaz tadi. Bolehlah nasihat ni, tapi hak pegang jiwanya, yang membolak-balikkan jantung hati ni Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi ajak supaya doa, Allahumma ati nafsi taqwa. Wahai Tuhan, tolong datangkanlah kepada diri aku ni taqwa ni. Wa zakkiha, tolong bersihkan dia. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah walinya, pelindungnya, engkaulah tuannya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah kata Nabi doa ni masa Nabi sujud, malam-malam doa ni. Kita mari semayang ni, malam ni malam berapa? Malam 25, malam ganjil. Nak ikut nak berapa hari sangat kalau kita nak ikut? 5 hari ya, nak sabar. Orang boleh sabar nak pergi satu tempat tu jauh. Sabar je, saya kata sabar nak beli makan pasal malam berdiri 2 jam nak makan murtabak, setengah keping je pun tak sampai 1/4. Beratoknya panjang. Si kandang sama kan. Tuhan ni janji syurga, dia janji keampunan kepada kita. Bukan kita negeri perang pun. Rahmat Tuhan perlih kita. Malam-malam boleh duduk iktikaf di masjid.
Mari i'tikaf, bangun solat, minta ke Allah ampun kita, bagi syurga kat kita, ampun dosa kita. Tidur lama daripada kecil kita duduk tidur. Malu kat bini boleh bangkit masak, laki duduk tidur. Abang bangkit abang, tinggal 10 minit lagi lah. Allah, okey lah dia bangkit tu, tapi maksudnya rugi malam-malam ni. Saya kadang-kadang tengok ada satu program singgah sahur. Lah ni tak buat lah, dulu banyak dan ada tempat. Program singgah sahur ni bagi saya memang program yang tak berapa kena lah. Pertama, kalau nak hantar makan awal lah. Time sahur tu bukan time duk pergi bersembang sama orang. Time tu time ibadat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar, bukan pergi duk bersembang ramai-ramai duk pergi hingar kat rumah orang. Kalau nak bagi awal-awal. Melainkan kalau kita di negeri macam Syria, makanan tak ada, masa tu kita pergi bagi lah. Depa nak sahur makan tak ada. Kawan hak kita nak bagi sahur tu pun dia pun makan jenuh dah tadi ni. Lepas tu terang nak bagi, ketuk rumah dia bersembang, lepas tu ambil gambar. Tak padan. Baziak sayang. Kalau kena malam Lailatul Qadar, 1 rakaat, 2 rakaat malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita pergi duduk bersembang kat tangga rumah orang, tak padan. Lepas tu dah ramai-ramai duduk mengumpat pula, lagi tak kena. Lepas tu duduk melawak lebih kurang. Bukanlah kata salah pergi bagi makan tu, betul, timing tu tak kena. Waktu ni Allah jadikan, bersihkan diri kita. Tadi orang duk tanya pasal orang perempuan yang haid. Rugi orang perempuan yang haid ni. Macam mana bila mai Lailatul Qadar tak boleh ibadat lah mereka. Saya ada jawab lah ringkas. Saya kata mereka boleh ibadat lagi. Yang tak boleh ialah solat ni tak boleh. Tapi ibadat dalam Islam bukan solat saja. Banyak boleh. Sedekah ibadat boleh. Lepas maghrib tu pergi tengok mana orang miskin jumpa, pergi sedekah. Ibadat. Doa, macam tadi, doa huwal ibadah. Doa tu sendiri ialah, itulah ibadah, kata Nabi. Kalau orang perempuan hak tak boleh sembahyang tu, dia duduk di rumah dia, duk angkat tangan, doa 5-6 jam, ibadat. Minta pula apa yang Tuhan nak, apa hajat dia. Tasbih, subhanallah, subhanallah, ibadat, boleh. Istighfar, banyak fadilat istighfar, ibadat. Tuan-tuan, manusia kadang-kadang dia tak tahu, dia serabut. Tuan-tuan, pasal tak tahu aku ni serabut. Tuan-tuan, sebagai orang ada penyakit, kita abang ke dia, istighfar. Tuhan mau kita rendah hati, bukan dia pun balik kira astagfirullah, astagfirullah, bukan yang tu. Rendah diri pada Allah, Astaghfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, minta ampun. Nabi istighfar, hatta Nabi kata ada serabut istighfar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, aku kadang-kadang ada masalah, istighfar sehari sampai 1000, hilang masalah. Padahal 1000 tak sampai sejam istighfar, tapi elok-elok istighfar semua. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbaik kalimah yang paling Allah suka. Langit dan bumi tidak ada nilainya dibandingkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu la ilaha illallah, la ilaha. Orang perempuan kita apa lagi boleh?
Subhanallah, alhamdulillah. Semua selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Banyak yang boleh. Tapi orang perempuan sebab tidak. Siapa tidak? Aku period. Tahun depan lah pula. Lailatul Qadar. Rugi lah. Ni hal lelaki yang tak period pun masalah. Dia period lebih daripada perempuan ni. Baca Quran, ialah majoriti ulama tak benarkan, tetapi dalam mazhab Malik mereka benarkan baca Quran wanita yang haid. Demikian juga salah satu qaul di dalam daripada riwayat daripada Imam Ahmad. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berhujah dalam masalah ni. Dia kata orang perempuan boleh baca haid, boleh baca Quran. Al-Imam Ibn Qayyim sebut yang sama, Al-Imam Syaukani sebut yang sama. Lajnah Fatwa Saudi pun pilih pendapat yang sama. Al-Qardawi pun pendapat yang sama. Boleh baca Quran. Kerana hadis yang kata tak boleh itu riwayat padanya rawinya ada Ismail bin Ayyash. Ismail bin Ayyash apabila meriwayatkan daripada Hijaziyin, orang rawi-rawi Hijaz, maka dia dhaif dalam masalah tu. Kalau dia riwayat daripada Syam tak apa. Apa pun majoriti tak bagi, tapi siapa yang nak baca dia boleh baca. Cuma dia tak payah pegang Quran lah. Dia tak payah sentuh Quran. Dia boleh baca ingatan. Sekarang tu boleh handphone. Handphone bukan Quran. Kalau handphone jadi masalah Quran, dia tak boleh bawa masuk bilik yang awal lah. Kerana dia hanya muncul bila kita ni dia. Dia bukan tetap Quran di situ. Jadi boleh baca kalau dia nak baca. Kalau dia tak mau baca, boleh buat amalan tadi. Wanita. Dan kita, Nabi ni wa aiqadha ahlahu. Nabi ni hidupkan, kejutkan, bangkitkan kaum keluarga dia. Kita ni ajak isteri kita, jomlah pergi masjid lah. Kau nak tidur di masjid ni, sebahagian dia tak tahan dengan kapet, gatai ke apa. Bukit 3, bukit 2 main masjid. Mengantuk bila esok siang. Dalam 5 hari ni ya. Patut 10 hari lah, ni dah amat hari ke-5. Orang nak pergi beli tudung artis pun boleh pergi tidur di luar. Dapat selai tudung tu ya. Pakai pun bukan nak segak macam artis tu, dah teratur. Artis tu pun sebahagian tu kalau basuh muka malam-malam, buang makeup tu lebih orang kampung kita juga. Tapi hak ni Allah janji, Allah janji yang fadilat yang besar. Lailatul Qadar ni mudah-mudahan kita semua dapat bawa. Saya nak sembang tu ya. Masjid, banyak masjid ni pun buat i'tikaf. Buat tak? Kita ada i'tikaf di Masjid Arau, di Masjid Alwi, banyak masjid buat. Mailah tuan-tuan, terutama yang dah berumur. Bukanlah syarat yang muda tak mati juga yang muda pun, tapi marilah dalam hayat-hayat kita ni i'tikaflah di masjid, solatlah. Tak semesti ikut imam tu. Mungkin imam semayang, kita nak solat sendiri, kita solat sendiri. Sujud, minta doa banyak-banyak ke Allah. Luahkan semua hasrat kita. Tak larat dah nak berdiri, duduk istighfar. Dah istighfar dah sampai beribu kali, sebut pula subhanallah, alhamdulillah. Habis tu habis sebut pula Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Banyak benda yang membersihkan hati kita. Cerita bersih di hati ni semua orang boleh cerita lah, tapi yang nak membersihkan diri kita ialah Allah Azza wa Jalla. Ubatnya ialah berzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.